billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Da'i Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat sejahtera, dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru sudah solat berjemaah, solat subuh di masjid, baca Quran secara berjemaah, dan juga baru selesai bacaan Yasin secara berjemaah. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita nak teruskan pengajian kita dalam topik fiqh, yang mana topik kita pada hari ini berkaitan dengan kutip duit. Baik, para penonton sekalian, pesanan daripada MC mengenai berita palsu, sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Para penonton sekalian, kadang-kadang kita lihat ada berita yang menyatakan kutipan derma untuk anak yatim. Ada yang pula minta derma untuk sekolah tahfiz. Ada juga minta derma untuk masjid. Persoalannya, betul ke duit itu digunakan pada tempat yang sepatutnya? Dan adakah dikutip dengan cara yang benar? Dan duit itu banyak habis ke marketing? Jadi kita nak jawab persoalan pada hari ini dalam topik fiqh berkaitan dengan kutip duit. Kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Daiman sihat. Alhamdulillah. Topik kita pada hari ini hangat Ustaz. Tapi kita bawakan orang yang tenang, orang yang sejuk pada hari ini, iaitu Ustaz Roslan Muhammad. Bagaimana dengan perkembangan Ustaz sekarang? Tidak menghangatkanlah ya. Tidak menghangatkan. Kita menenangkan. Itu sepatutnya, insya-Allah. Masya-Allah. Okey. Jadi itulah tugasan kita di Tanyalah Ustaz pada hari ini. Kita nak menyelesaikan masalah, bukan nak tambah kusut, bukan nak tambah serabut. Jadi kepada anda semua yang mungkin nak terus mengajukan soalan kepada kita, boleh ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda. Kepada para penonton, anda semua dah bersedia? Jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk topik kita pada hari ini berkaitan dengan kutip duit. Tafadhal Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin, amma ba'd. Apa khabar kan taulan di luar sana semua? Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam kemuliaan hidup, dirahmati Allah dan diberkati kehidupan kita. Dan kepada Daiman juga khasnya yang menjadi moderator kita pada pagi ini, Allah berkati beliau. Amin. Dengan tugasannya bersama keluarga dan seluruhnya. Tuan-tuan, puan-puan semua, muqaddimah saya pada pagi ini, saya ingin memula dengan satu ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Imran 102. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah mati melainkan mati sebagai seorang muslim, mukmin yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka neraca utama dalam hidup ini Daiman adalah menjadi orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dalam kacamata agama bermakna seorang itu ada kekuatan, hati yang tenang, jiwa yang bersih, beramal dengan agama, tuntutan Islam dilakukan, dijauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, hal dosa diketepikan, kebaikan dilaksanakan. Itulah orang bertakwa. Maka dalam konteks itu, tajuk kita pada pagi adalah kutip duit. Ya, memang kita tahu dalam kehidupan manusia ini, satu di antara cabaran utama ialah duit dan duit. Tanpa duit, matilah segala-galanya. Ya? Tapi duit ini bukanlah segala-galanya. Segala-galanya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesetulah, maka bagi saya tajuk pada pagi ini, satu tajuk yang kita bukan menghangatkan suasana, tapi nak menenangkan suasana. Sebab kita nak cari pintu taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud jangan salah pilih jalan.
Jangan sampai kita kutip duit tanpa memikirkan tentang dosa dan pahala. Yang ada ialah soal menipu dan penipuan. Tak betul. Sebab duit ni tuan-tuan akan menjadi daging kita kemudiannya. Tiap inci yang masuk dalam rongga kita, darah daging kita lah. Air yang kita minum seteguk, makanan kita makan sidang, duit kita dapat itu menjadi saksi kepada kita nanti baik. Itu satu. Yang keduanya ialah, saya kira tajuk ini kita kena ada sedikit keadilan kepadanya. Sebab bagi saya isu-isu kita nak harmonikan suasana. Bukan kita nak menegakkan suasana yang lebih payah dan lebih tidak susah, tak tenang lah. Maksudnya jadi kita hilang ketenangan, tidak. Bagi saya, antara dua benda. Yang pertama sekali ialah, kita mesti ada satu nilai kekuatan beragama. Iaitu, kita nak hidup ini dalam rahmat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa situasi kita hidup, punca pendapatan kita, rezeki kita nak Allah rahmat berkati. Yang kedua, kita nak jadikan semua duit kita sebagai jalan kita untuk dapat rezeki yang lebih besar lagi, iaitu kejayaan di alam sana nanti. Batu Nabi SAW pernah bersabda satu hadis yang Nabi kata apa? Ta'isa abdud dinar. Nabi kata, celakalah hamba wang ringgit. Celaka hamba duit ringgit. Atas abdud dinar, mana celaka. Kenapa Nabi mencelakakannya? Sebab Nabi cakap, kalau orang itu melakukan kesilapan dalam hal kutip duit. Jadi isu kita sekarang ialah, kadang-kadang kita tahu dalam masyarakat kita, kutipan datang tujuan untuk membina rumah anak yatim, bina tahfiz Al-Quranul Karim, tujuan untuk menjual barang-barang tertentu. Kadang-kadang anak-anak kecil diguna pakai untuk mendapat harta dan seumpamanya. Jadi kadang-kadang macam ni, kadang-kadang kita rasa ada satu yang tak kena. Ini bagi saya satu benda kita kena harmonikan supaya kita jangan hidup dalam suasana terarah kepada hal-hal yang boleh mencacat celakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cabaran sebenarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, saya nak ambil satu ayat suci Al-Quran dari ayat mana? Iaitu ayat dari surah Al-Imran 14. Allah dengan terang sebut, ini isu yang tidak akan selesai dan akan berterusan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya. Al-Imran 14. Rangkuman ayat ini saya akan terjemah nanti kemudiannya, tapi rangkuman Allah kata kepada kita bagaimana dalam hidup ini manusia dihiasi dengan duit ringgit, keluarga yang besar, kemewahan harta benda, dengan kemewahan dari sudut emas dan berlian, dengan sudut kemewahan dari sudut pengangkutan tanaman. Ini semua benda-benda kata Allah dihias kepada manusia. Ada manusia yang tenggelam dalam urusan itu, ada manusia yang tak tenggelam. Dunia dikawal dengan ilmu keimanan. Itu kita nak cari. Jadi kesimpulan saya ialah, bagaimana kita bercakap ini tentang kita kawal dunia dengan keimanan, bukan dunia mengawal kita. Wallahualam. Itu sebagai mukaddimah lah tu. Okey. Kalau faham, tak faham lah ya. Wallahualam. Masya-Allah. Jadi kita melihatkan ada dua situasi. Orang yang memberi dan juga orang yang menerima. Betul. Dan sudah semestinya Ustaz, kedua-duanya perlu beradab. Ada orang yang memberi ini disebabkan banyak fadilat-fadilat yang telah kita lihat. Allah gandakan hartanya dan sebagainya. Tetapi adabnya perlu ada. Ada yang datang hanya untuk menunding jari semata-mata. Dan begitu juga orang yang menerima duit perlulah beradab juga. Dan bagaimana perlu dibuktikan bahawa kebenaran mereka mengutip derma tersebut. Baik, kita nak terus kepada soalan, boleh Ustaz? InsyaAllah, boleh. Baik, kita nak meraihkan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalan pertama, apakah hukumnya orang yang kutip derma ambil beberapa peratus daripada hasil kutipan dermanya sebagai upah? Yang kedua, apakah hukum mengutip derma tujuannya murni tetapi caranya agak bertentangan dengan syarak seperti buat konsert amal namun bercampur lelaki wanita dan penyanyinya terkinja-kinja atas pentas? Silakan Ustaz. Okey. Soalan Faizal Ahmad, soalan pertama kita pada pagi ini sudah menggambarkan, itulah gambaran tajuk kita, iaitulah kutip duit ini. Baik. Yang pertama, saya cuba nukilkan dulu soal minta derma tidak salah dalam Islam. Kita kena faham. Sebab dalam Islam ni kaedah agama jelas.
So dalam Islam pandangan secara tuntasnya Islam dah sebut kepada kita wa ammas sa'ila fala tanhar. Bila orang minta jangan kamu herdikkannya. So dalam masyarakat kita ada orang perlu kepada bantuan dan aman. Naam. Tak makan pun minuman, tak minum pun RM2 untuk membeli pakaian dan membina keselesaan. Itu tabi manusia. Yang kedua, dalam hadis Nabi pun sebut, Nabi kata kepada kita, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya naffasallahu an kurbatan min kurbi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu yaumal qiyamati. Nabi sebut tu, Nabi kata siapa yang boleh tolong orang lain yang dalam kepayahan, kesusahan, Allah akan tolong daripada masyar. Siapa permudahkan urusan orang, Allah permudah urusan daripada masyar nanti, di hari akhir nanti. Jadi dalam konteks ini, Ustaz Faizal, dari sudut untuk mengutip benda tak masalah. Cuma timbul isu ialah meletakkan asas berperatus daripada hasil kutipan itu. Daripada sudut hukum asasnya, saya katakan bahawa para ulama kita tidak pandang itu sebagai kesalahan. Cuma, jangan meletak satu angka yang melampau. Soal itu merupakan satu cabang pendapatan bagi secara mudah. Ini kita tak nak kutip derma, tetapi dari sudut itu dianggap satu cara untuk pendapatan bagi dia. Hak dia. Sedangkan tujuan asas untuk tujuan tertentu. Katalah bina bangun anak yatim, tujuan untuk bina sekolah agama ataupun tahfiz. Tapi dia letak satu persepsi, ini peluang saya untuk dapat kutipan yang mudah dan berkaitan. Tak betul lah. Niat dah tak betul. Niat kita mesti tenang dan mesti bahagia. Maksud tenang dan maksud mesti kerana Allah Azza wa Jalla. Bagi saya kalau inilah peratusan kita tak asas untuk kita cari rezeki cara mudah macam tak betul. Ya? Sebab ini satu penganiayaan kepada pihak yang menderma dan pihak yang kita kutip derma tadi untuk tujuan tertentu baik. Jadi kena ada satu keadilan. Yang penting ialah asas utama ialah yang pertama mesti ada di sana benda yang hitam putih. Kalau buat pengurusan, katalah pengurusan perlu ada 10%. Jelas pengusaha kerana faktor perjalanan contohnya ialah sebab kutip pada derma kadang-kadang bukan jalan kaki ya, kadang-kadang dengan kenderaan, dengan minyaknya, dengan masanya untuk akan minum. Jelas persennya kerana ini tak ada masalah. So ini benda-benda yang diizinkan agama, tapi kita tak ada unsur penipuan, mengambil kesempatan di sebalik itu. Orang kata ada udang sebalik mi, tak nak lah ya, tak nak. Baik. Yang kedua tentang persoalan tadi, tujuan derma bagus, tetapi cara tak kena. Dalam Islam kaedah jelas. Dalam Islam kaedah agama ialah al-ghayatu la tubarriru wasilata. Matlamat tidak halalkan cara. Matlamat tidak halalkan cara. Bahkan kalau matlamat betul, cara mesti betul. Nak minta derma untuk bina rumah anak yatim, sekolah agama, tiba-tiba programnya berbentuk kepada unsur-unsur maksiat. Dengan adanya macam tadi lah, saya pun tak sebutlah, dia dah sebut tadi kan, adanya percampuran lelaki perempuan menari. Tak betul lah. Tujuannya apa? Untuk bina sekolah agama, rumah yatim. Jadi dalam Islam kaedahnya ialah matlamat tidak halalkan cara. Kalau cara betul, matlamat kena betul. Matlamat betul, cara kena betul. Kalau tidak, itu dianggap satu benda yang bercanggah dengan maksud yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadi kadang-kadang bila orang kutip duit ni Ustaz, kadang-kadang dia kata nak kembangkan lagi duit tu dengan cara dia masuk pelaburan Ustaz. Ni macam mana pula gayanya Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat sikit. Yang mana bila mana dah kutip duit, misal kata 100,000 Ustaz, dia kata dia kena invest lebih dahulu ataupun dia niagakan dulu Ustaz supaya duit ni lebih berkembang dan berkembang. Apa pandangan Ustaz? Dalam hal ini kita dapati dalam konteks agama kita memang ada di bahagian ada at-tanmiyatul maliyah tu, iaitu untuk kita menggambarkan harta. Dan saya ingat dalam sistem kaum Islam pun jelas kita boleh melaburkan apa yang kita lakukan itu dalam konteks yang betul dengan agama. Jadi bagi saya kalaulah sistem itu memang ikut pada sistem yang betul, tidak salahlah kita ada pelaburan yang sah dalam syariat. Melabur di syarikat tertentu yang disenaraikan sebagai syarikat yang halal contohnya oleh pihak berkuasa negara, oleh bank Islam, oleh bank negara contohnya, tak ada masalah lah. Tetapi sistem kena ada. Soalnya sekarang ialah kalaulah tak ada sistem dalam pelaburan, kita bimbang ia melabur tempat yang salah dan tujuan itu tak sampai ke tahap sepatutnya. Ada maksud ada sebalik itu. Dia melabur sesuatu kerana kepentingan peribadi. Tak nak lah. Sebab tu bagi saya hal ini tidak patut berlaku lah. Yang penting ialah kita kena tengok dalam kacamata kehalalan itu penting. Halalan tayyiban. So, dalam Islam pun Allah perintah kepada kita macam tu.
kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kau kena makan harus halal yang baik dalam agama ini. Jadi kalau isu pelaburan tak ada masalah, Ustaz Iman. Tapi nanti kita pastikan tempat kita melebih itu tempat yang sahih, yang betul, ikut kepada apa yang telah dilakukan pihak berkuasa. Contoh dalam kita ada pihak berkuasa bank negara sebagai contohnya. Kita surat security, ya. Mereka ini mereka pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan ke mana kita laburkan yang halal, bukan yang haram. Jadi kita kena kembang cara betul lah. Wallahu a'lam. Maknanya kita kena pastikan duit itu disalurkan ataupun dilaburkan di tempat yang sebenar agar tidak berlakunya memakan harta-harta yang haram. Baik, kita nak berat seketika para penonton sekalian. Bila mana dulu sekolah nampak buruk, sekarang ni dah makin mewah, pakai kereta pun dah besar dah. Jadi kita nak jawab selepas ini, apakah jalan penyelesaiannya? Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kutip-kutip duit sebahagiannya ambil untuk pengurusan. Jadi Ustaz, sahabat kita ni Mah Suri, harap TV3 siarkan komen ni. Ada siarkan pun, ya. Saya pun nak tanya soalan yang sama seperti soalan yang pertama tadi, sebab confused dengan orang sekarang ni. Kutip derma untuk sekolah tahfiz tapi ambil 40% dari derma orang ramai. Dulu susah, bila dah buat wakaf tiba-tiba kaya. Bukan seorang dua yang saya tengok, ramai keliling saya. Kita nak menderma pun rasa cuak. Rasa lebih baik kita derma dekat orang-orang yang betul memerlukan, yang kita kenal. Okey, apa pandangan Ustaz? Saya nak komen macam ni sebab dalam konteks ini yang penting ialah ketulusan semua pihak. Ketulusan yang menderma pun ada, keikhlasan dalam menyumbang lillahi ta'ala. Dan orang derma ni pula memahami, mengatakan bahawa tempat di semua tempat yang sahih. Ada pembuktian dari sudut projek ni. Contohnya kalau kita menyumbang pada tahfiz Al-Quran, contoh. Apakah di sana ada di sana orang kata apa dari sudut hukum masyarakat, hukum negara itu ialah pendaftaran contohnya. Didaftar dengan Badan Agama Islam Negeri, berdaftar dengan kerajaan yang berkaitan, kerajaan negeri, persekutuan sekalipun dengan JAKIM, kalau JAKIM contohnya. Ada tak mereka ini berdaftar? Atau mereka register? Kalau ketulusan tu ada di pihak yang menyumbang, dia tahu saya telah beri sumbangan dengan nilai sekian, tempat yang saya yakin. Dan diaudit, Ustaz? Dan diaudit. Betul, Yaman. Yang kedua ialah ketulusan pihak yang menerima. Kalau kita ada ketulusan dalam kita menerima derma dan kita memang ada fakta yang jelas tentang soal ini, dan kita register, kita audit betul-betul, kita sistem resit yang cukup lengkap, orang derma 1000 sampai resit segera dengan copnya yang lengkap, dengan nama-nama pihak berkaitan lengkap, jawatan kuasa lengkap, saya rasa tak masalah. Sebab ini akan menimbulkan rangsangan motivasi pada orang nak derma. Betul. Saya tahu tempat dia dulu walaupun RM1 sekalipun, RM1000 sekalipun, dia tahu dia akan tenang, bahagia. Saya ingat dalam ini memang dalam Islam ajar macam tu. Sebab dalam Islam konteks ialah kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam ayat dia sebutkan Allah dalam satu ayat Quran, Allah sebut dalam ayat berbunyi qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Ada ayat dalam Quran surah Sabat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fakhlifu. Siapa yang derma Allah ganti balik. Kata Imam Qurtubi, ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang menyumbang dan menerima. Orang menyumbang ada keikhlasan, yang menerima derma pun keikhlasan tinggi. Dia tak ada unsur nak menipu. Soalnya sekarang bila Puan Mah sebutkan, didapati kadang-kadang dalam satu masa tu nampak orang yang kita beri derma dah mula berubah sikap watak. Itu saya rasa tidak patut berlaku lah. Ya? Sebab itu menimbulkan rasa sanksi orang kepada kita. Kalau kita dalam keadaan memungut derma dalam tempoh tertentu, tiba-tiba orang nampak kita dah berumah dengan lain wajahnya, dengan kenderaan pun lain, bentuknya, ini menjadi sanksi. Dan dia sanksi masyarakat bagi tuan-tuan. Dia sanksi orang kadang-kadang susah kita nak halangan. Betul. Kita nak halang. Tapi kita yang lebih aula kena berjaga-jaga. Tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Jangan timbulkan fitnah. Jangan. Itu bagi saya penting. Jangan cari pasal untuk orang sanksi dengan kita. Sebab Allah lebih tahu sebenarnya. Tetapi kita kena ambil cakna.
Sebab itu saya rasa bila Puan Mah sebutkan tadi, saya ada kebenaran juga. Sebab sebagai Puan Mah adalah seorang penderma, dia nampak situasi itu. Jadi ini bagi saya sesuatu yang kita kena letak sebagai titik perubahan kepada pihak yang menerima derma. Tolonglah adil dengan sumbangan masyarakat, kerana tiap sen orang beri adalah satu amanah akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Maknanya tak ada sebab lagi penderma ni nak ditipu. Nombor satu Ustaz sebut tadi, pastikan tempat itu berdaftar dengan pihak berkuasa seperti Registered. JAIS, registered, JAKIM dan sebagainya. Dan yang kedua, kita boleh cek sekarang Ustaz kan, yang mana sekolah ni wujud ke tak wujud. Kadang-kadang tak wujud pun lagi. Dan yang ketiga, pastikan setiap penderma tu dapat resit yang sah untuk pastikan duit itu sampai kepada orang ataupun tempat yang sepatutnya Ustaz. Ini cukup jelas, cukup padat kepada penderma kat luar sana. Jangan takut lagi, okey? Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz, mengenai kesangsian tadi Ustaz. Betul, kesangsian ini amat-amat kita kadang-kadang penderma ialah kita nak derma, minta derma. Kita nak soal benda-benda gitu, dia kadang-kadang tak tunjuk pun Ustaz mana resit, apa semua tak ada ni Ustaz. Ini yang jadi masalah. Kesangsian kita ni memang banyak. Kita bukan kata nak nak minta semua bukti macam itu. Kadang-kadang dia bawa satu resit kecil, resit untuk resit bayaran itu untuk derma saja. Jadi soalan saya, kesangsian kita tetap ada di situ. Jadi apakah boleh kita ni bagilah, kita ni kadang-kadang bukanlah kerekut sangat dekat RM5, RM10 tu nak derma, nak halal dia walaupun dia tidak benar derma tu. Jadi soalan saya, kadang-kadang kesangsian kita tetap ada, kerana mereka ni kadang-kadang datang dengan begitu untuk derma keagamaan lah, macam madrasah, sekolah anak yatim, rumah anak yatim, masjid dan sebagainya. Tapi kita tak ada kata satu badan khusus yang boleh mengesahkan betul ataupun tidak benda gitu. Jadi apakah kita boleh menderma dengan keadaan yang begini rupa, ataupun bagaimanakah? Adakah harus kita tolak saja penderma-penderma yang datang begini rupa ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Okey. Cik Umar Abdul Majid yang saya kasihi, nun jauh di Pekan Pahang ya. Tuan-tuan, dia konteks begini. Saya sendiri mungkinlah salah seorang daripada orang yang disebutkan oleh Cik Umar tadi. Mungkin ada kesangsian seumpamanya. So, dalam agama kita ada satu kaedah. Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Kamu tinggalkan benda kamu sangsi pada benda kamu tak sangsi. Sekarang ni secara mudah kita ada soal derma ini. So, kita nak derma satu sen ke 20 sen ringgit, tak 100,000 sekalipun, kita dalam keadaan terasa meyakini. Waktu minta maaf ya, saya minta maaf tuan-tuan. Hari ni kalau bab derma ni saya bila bab derma bagi saya lebih kita terasa nikmat derma, terutama di lokasi yang memang terbukti mereka ini buat kerja untuk melangsaikan orang derma. Contohnya sebuah masjid contohnya. Yang terbukti mereka ini mengadakan program ilmu, program agama, program anak yatim, program tahunan, program untuk Ramadan, macam-macam. Jelas terbukti. Surau dan masjid. Kita tak sangsi dah. Kita masuk 1,000 pun, insya-Allah ada auditnya, ada sistemnya, ada benda yang memang jelas perjalanan dengan kuasa yang menyusunnya. Baik. Yang kedua ialah kita mencari tempat yang kita meyakini. Contohnya, sekolah tahfiz Al-Quran yang terbukti mereka ini telah pun melakukan program semenjak setahun, 2 tahun dan terbukti mereka telah terbangun. Bukan baru nak bina ni. Itu saya kata baru nak bina, kita tak salah ke mereka. Tapi pembuktian tu ada ke tidak ada. Kalau tak terbina dah 5 tahun buat kutipan, saya rasa ada something wrong lah. Ya? 5 tahun buat kutipan, tak terbangun walaupun setapak, seinci bangunan contohnya. Something lah. Tapi kalau bangunan dah ada, pelajar dah ada, kemudian sekolah pun dah terbukti ada di sana, register dengan pihak berkuasa agama. Kalau Selangor JAIS, kalau Kuala Lumpur Jawi, kalau di Kelantan dengan Jutaan Islam Kelantan, kalau Pahang jangan Pahangnya, kita tak sangsi lah, kita sangsi lagi. Itu yang utama. Yang ketiga bagi saya lah, yang penting hati kita lah. Kalau orang derma kerana Allah Azza wa Jalla, dia hanya fikir keikhlasan, yang berbaki serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok mana-mana pun kita tak ada sanksi tadi.
So bila ada sanksi kesangsian ni, tuan-tuan seolah kita berderma tak ikhlas lah. Itu masalah kita. Takut juga kadang-kadang bila tersangsi, aku bagi betul tak betul ni tempat ni. Jadi ikhlas kadang hilang. Kau tahu pula benda derma kita hilang gitu. Celaka sungguh. Dia dah mencelaka orang pula. Jadi pasal payah je. Jadi maknanya kita nak kena ada kekuatan lah. Jadi bagi saya, Cik Omar, kita nak kena pegang dia betul. Nabi kata da'ma yaribuka ila ma. Kita cari tempat yang tak jadikan kita dalam keadaan hilang kesangsian tu. Cari dan tempatnya banyak insya-Allah. Hari ini kalau boleh, saya tak tahulah, tapi saya cuba melihat juga dalam beberapa enactment negeri-negeri dari sudut kutipan derma, hatta PDRM pun kalau ikut kepada section 3/2 dan 3/3 dalam ini saya baca lah ni ya, Akta Kutipan Rumah ke Rumah dan Jalanan 47, PDRM pun ada keluarkan surat kebenaran. Termasuklah yang paling utama ialah Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Ada enactment dalam kutipan. Ada tempoh. Kutipan ni untuk tempoh setahun katakan. Daripada 1 Mei hingga 1 Mei akan datang. Jelas dengan tanda tangan. Jadi kita lebih tertenanglah kalau kita ikut pada prosedur yang dilakukan itu. Wallahualam. Sebab sekarang ni penderma dah bijak-bijak. Ada yang datang ke tempat kita, Ustaz, yang mana dia ambil kita punya flyers dan dia tak bagi derma pun lagi. Dan dia datang ke tempat dan dia bawa duit tersebut dan dia serahkan kepada kita. Ini saya setuju sangat. Sebab ada seorang penderma jumpa saya, dia kata saya follow, Ustaz. Saya bukan nak kedekut, bukan nak kedekut, tapi saya follow sebab saya nak pastikan, nak bantu lagi. Saya hari ini boleh sumbang 1,000. InsyaAllah Ustaz, sekali saya nak sumbang lagi. Tapi saya dah follow step by step supaya tahu. Saya harap dia berjaya dalam pembangunan. Kalau tahfiz lah, dia berjaya. Ada macam tu, Daiman. Jadi bagi saya, orang macam terbaik lah. Kita bukan nak tunjukkan sifat prihatin melampau, tapi kita sayang supaya program itu terus berjalan dengan baik. Ini satu contoh terbaik. Wallahualam. Baik Ustaz. Ada yang call kita, dia kata, Ustaz, kalau nak pakai pasir, call saya akan hantar. Berapa lori Ustaz nak, kita akan hantar. Maknanya dia hantar barang, Ustaz. Dia lebih yakin dekat situ supaya apa? Supaya bila pakai duit kadang-kadang takut disalahguna dan sebagainya. Baik Ustaz, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, soalan dia begini tanya Ustaz. Bagaimanakah konsep dan etika dalam mempromosikan sesuatu iklan barangan, umpamanya periuk, pinggan mangkuk dan sebagainya, mengenakan kutipan duit, yang ini sebagai pendahuluan yang dibenarkan dalam Islam? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, macam mana dalam kaedah fiqh muamalat lah yang kita sebut Ustaz, dalam jual beli seperti kuali, mangkuk dan sebagainya, macam mana ada adab ataupun etika dalam membuat kutipan duit ni Ustaz? Mungkin deposit ke ataupun bayaran secara ansuran ke, bagaimana Ustaz? Mungkin ada sedikit boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Dia Cik Ismail, Haji Ismail yang bertanya. Saya rasa dalam isu ini apa yang penting ialah saya pun tak dapat nak beri penjelasan lanjut, tetapi konsep etika dalam soal pembelian itu, yang pertama ialah benda yang sahih, benda yang halal, jelas, tidak benda yang menimbulkan syubhah dan seumpamanya. Kalau dalam soal pembelian, katalah dalam soal pembelian pinggang mangkuk untuk tujuan, kata sebagai contoh kebiasaan di masjid, ya, membeli pinggang mangkuk tujuan apa? Tujuan program bulanan ke mingguan ke, mungkin mingguan, mungkin bulanan, ya. Jadi pada masa itu bagi saya isu tak timbul sebab itu jadi hak kepada awam dan pihak masjid berkuasa untuk menentukan cara penggunaannya. Yang penting ialah konsepnya ialah untuk masyarakat. Jadi masjid dapat kutipan duit, beli barang dengan dapur, pinggan mangkuk semua untuk tujuan awam. Dan itu merupakan hak masyarakat ramai lah. Tapi apakah ini satu isu? Apakah masyarakat boleh meminjam saja? Ini pada etika. Mungkin masjid dia tak bagi pinjam secara total begitu, tetapi dia adakan program, katalah. Ini saya dapati ada setengah masjid, pengalaman saya tengok masyarakat masjid lah, mereka izinkan untuk diadakan program kenduri di masjid. Satu lokasi di masjid, khemah disediakan untuk buat program kenduri kahwin. Barang-barang yang ada masjid diguna pakai. So itu asasnya orang ramai guna, orang ramai yang membelinya, orang derma kan sampai beribu, puluh ribu, dia belilah barang dengan pinggan mangkuk, dengan gelas pinggannya seumpamanya. Jadi pada masa diperlukan masyarakat buat program di masjid, kenduri diguna pakai. Itu tak ada masalah.
So itu adalah satu sistem yang masjid dilakukan untuk awam. Yang tak boleh kita ambil lah, ini pinggang saya pernah derma saya boleh rumah lah. Ya. Poyuk tak boleh lah, itu dah mengambil hak orang lain. Walaupun itu atas nama derma umum tapi bukan hak kita. Itu hak orang awam, itu tak boleh lah. So ada setengah kadang-kadang orang beli ilmu tak cukup, dia rasa aku pernah menyumbang untuk masjid ni. Aku layaklah bawa balik gelas ambil pinggang aku, tak boleh. Kita sudah satu kesilapan dan satu dosa dalam hukumnya. Okey, baik Ustaz. Bila dapat duit derma tadi Ustaz? Dapat duit derma. Duit tu bertaraf apa? Adakah ianya duit wakaf ataupun duit itu boleh digunakan oleh pihak pengurusan dan suatu hari nanti dah tak guna dah tempat tu, boleh jual balik dan dapat duit itu semula? Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi kita nak kumpul duit untuk nak beli pinggan mangkuk untuk kegunaan masyarakat di masjid. Jadi siapa-siapa nak guna pun dipersilakan, tapi di masjid je lah. Tapi masalahnya Ustaz, kita nak lihat kan di sebuah institusi, tak kira lah mana-mana institusi, yang mana bila kita derma untuk bantu tempat tersebut untuk dibangunkan, untuk dimajukan, dan statusnya bangunan tersebut hak milik siapa? Sebab duit-duit derma itu telah dibangunkan bangunan dan sebagainya. Ada orang datang ke tempat kita dan dia menyebutkan bahawa boleh jadi kalau tempat ini tidak diwakafkan, dijual semula, boleh dapat jutaan ringgit. Jadi Ustaz, kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, bila mana orang menderma kepada satu-satu institusi, apakah status duit yang diderma itu Ustaz? Baik. Yang pertama sekali, apa yang utama ialah kita kena faham bahawa setiap sumbangan itu ada nilai dan harganya. Dia dua, satu namanya sedekah, satu nama wakaf. Ya. Sedekah itu umum, ya, macam kita sedekah kepada anak yatim RM1-RM2 itu. Tapi kadang-kadang yang lebih besar itu terwakafkan rumah kita untuk sebagai rumah anak yatim contoh. Kita wakafkan tanah kita untuk sebagai dibina sebuah masjid. Jadi ketika itu sudah berubah. Sebab itulah sedekah umum. Orang tak pertikaikan. Bab sedekah ini orang tidak boleh bercakap banyak. Tapi sebab wakaf ini satu ketentuan agama. Sebab wakaf ini satu sistem besar dalam Islam. Bila wakaf ini orang tak boleh nak kata apa dah. Keluarga tak boleh nak kata, ini tanah ayah saya dulu, ayah saya ada tanah seka ni dan saya nak untuk balik. Ya, tak boleh. Sebab tu dalam sistem wakaf, bila hak itu jadi hak orang awam, tak boleh sentuh. Walaupun keluarga, anak pinak sendiri. Cuma tinggal lagi da'iman yang penting ialah wakaf tidak boleh selesai dengan begitu mudah kecuali didaftarkan, direkodkan, diregisterkan. Sebab tu pada hari ini, sebagai contoh, saya difahamkan Islam kita ada yayasan wakaf, MAIS contohnya. Benda didaftarkan dengan pembuktiannya, dengan saksi tanda tangan lengkap, dengan wording-wording yang jelas. Tanah ini diwakafkan untuk sekian-sekian selama daripada sekian tarikh oleh sekian-sekian dengan. Jadi ketika itu jadi hak umum masyarakat. Jadi keluarga tak boleh nak ambil kesempatan lagi dah. Sekalipun tanah itu dah mungkin meningkat. Dulu harga 5 juta, sekarang dah 500 juta contoh. Segala-gala. Sebab itulah wakaf dalam Islam ialah al-waqfu lillah. Wakaf ni seolah kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tanah asal milik saya ada sekat tanah nama Rasulullah Muhammad, tapi saya wakafkan dah jadi milik Allah Azza wa Jalla. Bukan saya milik manusia, milik Allah. Hak Allah lah tu. Dan Allah bagi Allah itu untuk masyarakat. Jadi ketika itulah maka tarafnya sudah berubah jadi taraf untuk awam dan tidak boleh siapa pun sentuh lagi. Cuma tinggal lagi da'iman sebetulnya kena ada di sana bukti dan dalil. Banyak kes dalam masyarakat yang saya faham dalam cerita-cerita daripada masjid-masjid surau ni, kadang-kadang tak ada bukti. Ayah bercakap di masjid, saya ada tanah tu tepi rumah dalam sekitar saya nak wakaf ke surau, nak renovatekan, sambunglah. Dia bercakap di atas masjid, imam dengar, bila dengar, tak ada bukti yang jelas. Imam dah mati pun kemudiannya. Jadi anak-anak, ini tanah ayah kami ikut rekod dalam geran, ini masuk kami nak. Sedangkan ayah telah sebut, sebab itulah benda macam jadi hujah yang tak selesai.
Jadi nak buat macam mana Ustaz? Ini nak kena ada satu perbicaraan kemudian lah. Kalau anak-anak tadi, anak yang soleh, dia tahu ayahnya seorang yang pernah buat kebaikan selama hidup, patut anak kata, Alhamdulillah ayah kami dia buat kebaikan, mudah-mudahan berterusan menjadi pahala bagi. Tapi kalau anak-anak tak ada iman, tadi dia akan berebutlah menjadi perbalahan. Jadi bagi saya, benda macam ni kena pihak ketiga lah yang menjadi hakam kepada mereka. Pihak ketiga mungkin pihak berkuasa agama, mungkin pihak peguam contohnya. Jadi yang penting adalah dia jadi isu kemudiannya. Tapi kalau sistem dah ada, dengan bukti sudah ada, dengan tanda tangan sudah ada, dengan agreement sudah ada, tak ada masalah lah. Wallahualam. Kebanyakan pada penerima ni bila datang ke tempat kita Ustaz, dia kata tempat ni dah wakaf ke belum? Dia bertanya kepada kita. Jadi bila dah wakaf ni tak ada milik siapa-siapa, Pak kata Ustaz tadi, itu milik Allah Ustaz ya. Dan soalan tu boleh jawab kalau kita memang sudah daftarkan dan ada bukti, tak ada masalah lah. Penerima pun akan lebih tenang, ya, tak ada sanksi tadilah. Masalah kita ada iman ialah bila tak ada bukti. Ini yang tak betul Islam. Sebab Islam tuan-tuan itu agama yang nak pada pembuktian. Sehingga dalam soal kita menuduh orang sekalipun, tuduh orang berzina ke, kena ada pembuktian. Al-yaminu 'ala al-ma'ankara wal baitu 'ala al-mudda'i. Mesti ada suatu pembuktian. Orang tuduh kena buktikan. Jadi dalam Islam pun samalah. Ini tanah wakaf ya, apa buktinya? Itu penting sebenarnya. Okey, baik, kita lebih cermat, kita lebih berhati-hati agar kita tidak menimbulkan sebarang permasalahan dalam kita menderma. Baik Ustaz. Baik. Negara kita dilanda dengan banjir ya di sesebuah kawasan, di sebuah negara, dan ada di kalangan mereka ni yang membantu mereka yang dalam keadaan kesusahan. Tapi persoalannya Ustaz, Sarjatul Siddiq ni bertanya bagaimana jika kutipan untuk bantuan keperluan contohnya bencana banjir dan jumlah kutipan itu dikumpulkan. Apakah hukumnya jika pentadbiran kutipan tersebut mengambil sedikit wang bantuan itu untuk digunakan sebagai kos petrol kepada kenderaan yang menghantar barang keperluan kepada mangsa banjir, sedangkan duit kutipan menyatakan untuk bantuan kelengkapan barangan mangsa? Apakah dibolehkan atau menjadi kesalahan? Dia begini, kita sebut awal tadi, kalau dalam konteks pengurusan, untuk pengurusan dan dalam konteks urusan bersabit dengan keperluan, tak ada masalah. Ketulusan itu paling penting. Ada pembuktian dan ada orang kata sistem. Katalah contohnya, kutipan ni kita perlu kepada sekian-sekian banyak dan terbukti kita dapat kutipan. Tapi ada tujuan kita pengurusan untuk petrol kenderaan, pembantu, tujuan makan minum dalam proses itu, kerana banjir ni kadang-kadang perlu kepada satu kekuatan. Nak berkumpul beramai-ramai bukan pergi mari dengan mudah kan. Mungkin paksa makan yang lengkap. Jadi tak salah. Sebab dalam hal ini, kalau ikut kepada hukum mengambil bahagian perkutipan, tak salah. So, contoh dalam pandangan disebutkan oleh Imam Atta Ibrahim An-Nakhai, disebut bahawa tidak salah. Bahkan para ulama salaf seperti bukan tak salah. Sebab mereka itu kias kepada amil zakat. Amil zakat kan, dia ada hak dia untuk mengambil peratusan daripada zakat dia bahagian dia. Bahagian dia. Itu dalam konteks agama diizinkan. Tetapi ketulusan itu penting. Masalah kita sekarang iman ialah kadang-kadang kita tak ada ketulusan. Kita ikut suka sebab kutipan kita ni dah sampai 500,000 juta ni. Kita dah jangka setakat 100,000 je. Contohnya. Masa itulah dia mari godaan yang tak menentu. Hantu raya dah masuk dah dalam hati. Ya. Dah kutipan 500,000 juta ni. Kita jangka 100,000. 100,000 kita kira okey biasalah. Ni 500,000 juta ni. Jadi sebabkan pihak yang kutip tadi dah timbul. Ya, dengan jawatan kuasa kita kena ambil kesempatan jugalah ni. Sebab apa? Tak boleh lah. Sebab kita buat satu awal ketulusan, kita perlu kepada pengurusan sekian-sekian banyak. Hatta sekali kutipan 1 juta sekalipun. Kutipan kita 1 juta, tapi kita punya keperluan 20% katakan. Untuk tujuan tak ada masalah lah. Maknanya Ustaz sebutkan jangan sembunyi ke apa Ustaz? Jangan sembunyikan kebenaran, ketulusan kena ada dan sistem kena ada. Itu yang utama. Dan ini pun dibincang para ulama sebenarnya. Sebab komisen itu tidak salah diambil. Ya, tapi cara itu kenapa tidak ada orang kata di sebalik itu ada maksud yang lain. Nak mengambil keuntungan segera, kekayaan segera. Sebab ini antara benda-benda yang biasa berlakulah. Ya. Pihak berkaitan kadang-kadang ambil kesempatan. Saya tak kata semua, tapi kes ini kadang-kadang segelintir berlaku merosakkan orang lain. Jadi orang akan tengok kesaksian tadi lah. Ini kalau puak-puak ni dia buat kutipan, jaga-jagalah.
Sedangkan mereka itu ada keikhlasan dalam membantu, dalam memberi sumbangan pada orang ramai. Jadi bagi saya ialah isu tadi mesti ada di saat ketulusan dan tak ada benda di sebalik itu yang kita cuba nak bawa. Wallahualam. Ada yang kita lihat di media sosial Ustaz yang menyatakan 70% kutipan lengkap dan ada yang dikatakan kutipan telah ditutup. Maknanya jelas menunjukkan bahawa jumlah yang telah dikutip untuk pembangunan tersebut pada saya ini cukup jelas dan jangan disembunyikan berapa target sampai dan kita meletakkan satu tahap meyakinkan orang bahawa kami telah dapat targetnya dan kami akan teruskan pembangunan dengan apa yang kami targetkan. Ya. Itu satu tindakan yang tulus. Baik. Sebab dalam Islam ini, kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullah, dikata kita mesti ada dua perkara besar dalam hidup. Pertama ialah kita punya ada keikhlasan. Yang kedua ialah kita ada di sana kehendak untuk membetulkan keadaan. Ini kita bincang itulah kalau boleh. Tapi bab ikhlas ni bukan senang Ustaz. Bila mana Allah uji kita dengan duit ni, betul saya. Baik, kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Topik fiqh pada hari ini, kutip duit. Bagaimanakah adabnya, bagaimanakah caranya? Ada setengah orang ni Ustaz siap guna budak-budak lagi untuk kutip duit. Katanya meraih simpati. Sahabat kita ni Mak Eton ada satu soal menarik. Ada setengah madrasah telah mengeksploitasikan kanak-kanak bagi tujuan mengutip derma. Anak-anak itu telah dihantar ke stesen-stesen minyak dan beberapa lokasi lain untuk mengutip derma dan menjual barang. Perasaan sedih bila melihat wajah anak-anak tersebut kerana anak-anak tersebut seusia anak kita. Mohon pandangan Ustaz tentang senario ini. Dia yang pertama bagi saya lah secara mudah Mak Eton ya. Al-wasail ataupun jalan-jalan untuk kutip derma pelbagai. Contohnya dengan kita menghantar surat-surat ke masjid, ke surau, kemudian imam akan baca pada Jumaat. Itu pun cara juga. Nazim masjid akan baca, kami dapat surat daripada pihak sekian-sekian nak kutip derma di Kementerian Jais. Contoh kalau Selangor Jais, Jawi kalau wilayah, maka tuan-tuan digalak untuk menyumbang lepas Jumaat nanti. Cara bersurat. Kadang-kadang datang ke masjid, orang berkaitan, pengusi sendiri datang, jumpa masjid, minta izin kutipan dengan dokumen sah. Kadang-kadang peribadi datang. Kadang-kadang juga berlaku dengan jualan barang-barang tertentu. Dengan buah kurma, buah-buah yang dibentukkan dalam bentuk makanan contohnya. Untuk tujuan derma tak ada masalah. Caranya, biar multi agama. Termasuk anak-anak tadi. Masalah kita lah, kalau anak tadi diguna pakai, dieksploitasi tadi, sampai anak tu sampai 11 malam. 12 malam masih ada di lokasi yang tak sepatutnya dia berada. Ke 10 malam ni tuan-tuan anak di rumah lah sepatutnya. Tapi 10 malam, 9 malam ada di lokasi stesen minyak sedang pegang beberapa barang di tangan, kemudian sebut dia daripada. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak logik di akal lah. Dan logik kita akan berkata ini satu tindakan yang cukup tidak harmoni. Memberikan anak itu telah kepada ancaman. Bayangkan anak pula anak gadis usia 10-12 tahun. Terancam mereka pada jam 10 malam 10 malam. Mungkin berlaku macam-macam. Orang jahat ada di mana-mana berjadi. Jadi benda macam ni tak patut berlaku. Dan Mak Eton, kalau inilah akhlaknya bagi pihak yang cuba menjadikan anak sebagai bahan untuk eksploitasi, ini satu jenayah yang pihak berkuasa akan ambil tindakan. Dan terbukti yang ini ada pihak begitu. Cuma bagi saya, kalau anak tadi memang dilatih untuk mendapat derma, tapi mereka dikawal oleh sistem yang mereka adakan. Contoh anak tadi kutip derma dengan dia punya keizinan pihak berkuasa, surat jalan kuasa, surat daripada pihak ada, pihak jalan kuasa, pihak agama negeri contohnya, jam sekian-sekian daripada pukul 8 hingga jam 3 petang contohnya. Dengan jagaan makan cukup, tempat lokasi yang sesuai. Tak ada masalah lah sebab pengikut ada. Tapi yang kita bercakap sekarang ialah kalau kutip berlaku dalam keadaan anak-anak ini diguna sampai jam tengah malam.
Bagi saya ini satu jenayah yang terancam yang patut diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Tapi kita jumpa budak-budak ni Ustaz, kita nak kena buat apa sebagai orang awam? Adakah kita nak terus call pihak berkuasa Ustaz? Dia beginilah. Memang pertama sekali kita kena pastikanlah ya. Daripada mereka ini, daripada mana mereka ini datang dan apa bukti mereka ini sebagai orang itu. Jadi kalau kita memang merasa tak patut berlaku, saya rasa kita kena ambil tindakan segera. Laporan kena beri kepada pihak agama. Kalau kata di Selangor contohnya, kita ada Jabatan Agama Daerah contohnya. Kalau kita daerah Sepang, daerah Banting, daerah Petaling contoh. Kalau di Selangor lah, kalau kita di Kelantan contoh, Kota Baru, Macang contoh, kita di Perak. Ambil kesempatan lah bagi kalau kita ada nilai keinsafan yang tinggi dalam hati, kita tak akan biarkan anak ini berakan begitu rupa. Selamatkan mereka. Dapatkan bukti ini satu benda yang tak betul. Yang keduanya ialah semampu kita usahakan untuk menghalang daripada berlaku. Dengan cara mana? Kalau kita ada kemampuan, jumpa dengan pihak berkaitan, dapat nombor telefon, contohnya. Nombor telefon hubungi. Kenapa tuan sanggup biarkan anak-anak didik tuan ini sampai tengah malam, dikasih tak betul? Call terus. Ya, apa tindakan kita? Semampu kita mampu lah. Bagi saya ini mungkin pengalaman juga ya. So, tuan-tuan sekalian, apa yang penting adalah kita kena bertindak secara rasional. Bukan berbalah bertengkar, bukan bermusuh, tapi kita nak selesaikan isu secara harmoni. Jangan gunakan trend agama demi untuk mendapat keuntungan yang singkat. Tak boleh macam tu. Jangan gunakan agama sebagai trend terkini untuk dapatkan keuntungan segera. Tak boleh. Jangan gunakan manusia untuk dapat keuntungan. Sampai anak kecil kita terbiar begitu rupa. Sampai mereka diguna pakai dengan cara tidak betul. Tak bolehlah macam tu. Wallahualam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Masya Allah, silakan Kak Iyat. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Kak Iyat nak minta Ustaz komen sikit tentang YouTuber yang mengutip sumbangan dari subscribers. Sebab kadang kita tengok, kita biasalah orang kutip sumbangan untuk masa banjir dan kebakaran dan sebagainya. Tapi YouTubers ni, Kak Iyat memang suka tengok dia orang bagi sumbangan pada peniaga jalanan di tepi jalan yang mungkin kita tengok agak daif Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta pandangan Ustaz, adakah perkara ini sesuatu yang positif atau bagaimana Ustaz? Dan Kak Iyat nak tanya soalan sikit Ustaz tentang kita meletak tabung bekas-bekas duit sekiranya berlaku kematian di luar rumah. Adakah kita perlu minta izin kepada tuan rumah yang berlaku kematian tersebut Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jelas Kak Iyat, kalau jangan YouTuber melakukan satu amalan murni, membantu orang-orang dalam keadaan susah, peniaga-peniaga yang terbendengan hutang, contoh dengan keadaan tak laku barang, untuk bantu, ini satu tindakan yang murni. Bagi saya ini cabang utama dalam Islam pun, sebab kita dalam hadis Nabi sebut, man naffasa an kurbati akhil mu'min naffasallahu kurba yaumal qiyamati. Siapa yang boleh tolong orang dalam kepayahan, dibantu dengan ringgitnya, dengan bantu apa saja, Allah akan tolong dia. Kalau ada YouTuber macam ni, tahniahlah sebab anda bertindak bagus dan baik dalam kerangka nak bina orang, nak bantu orang lain. Tauladan kepada orang lain. Baik. Yang keduanya, kalau ada di sana matlamat di sebalik itu dengan keuntungan segera, tak bolehlah. Baik. Yang keduanya ialah tentang soal tabung kematian. Dalam konteks apa ni dalam hadis Nabi tak sebut macam tu, ya. Tak ada hadis Nabi sebut kalau ada kematian sediakan tabung untuk orang menabung, menyumbang. Tak ada hadis menyatakan. Cuma dalam amalan masyarakat, supaya menimbulkan rasa simpati kepada keluarga si mati, letakkan tabung. Saya kata salah pun tidak, benar pun tidak. Yang penting ialah kalau dilakukan dan kita nak menyumbang, silakanlah. Mungkin keluarga tak setuju pun kadang-kadang, sebab keluarga tak nak tengok mereka ni seolah meminta-minta pada orang. Jadi pandai-pandailah. Cuma bagi saya, kalaulah ditiadakan tabung lebih baik, tapi kita buat kepakatan. Hari ini saya kira lebih aula kalau kita ada grup WhatsApp, masuk dalam WhatsApp grup ramai-ramai, kita ada keluarga kematian anak semalam, apa kata kita buat sumbangan kop sikit, kita ada akaun sekarang untuk masyarakat, itu masalah, itu lebih baik. Sebab kalau kita tak tabung tu depan pintu rumahnya, keluarga dah kematian anak ataupun ayah contohnya, ada tahu pula seolah mereka ni dipandang nanti keluarga minta-minta. Jadi rasa terhina diri pun ada tu. Dan orang pun pandang, keluarga ni bila mati tabung saja. Ya? Jadi tengok-tengok masuk banyak. Jadi itu mungkin menimbulkan rasa terhina keluarga telah. Bagi saya seadilnya bukan begitulah.
Cara lain lebih baik lagi. Contoh, kita kutip beramai-ramai dan sumbang secara tuntaslah dengan maksud bank in ke jumpa dengan keluarga sematiah kami telah buat kutipan daripada peringkat kampung, peringkat jalan semalam dapat kutipan sekian banyak, kami beri secara penuh keinsafan pada saudara. Mudah-mudahan Allah itu lebih baik daripada buat kutipan bertabung-tabung. Wallahu alam lah ya. Cantik Ustaz. Dia kalau ikut hadis Nabi tak ada. Tak ada hadis berkait dengan soal ini. Ini amalan orang kita saja. Sebagai setanda nak menyeru prihatin. Ya. Tapi saya rasa jangan sampai keluarga itu rasa semacam terhina. Mungkin boleh minta izin Ustaz ya? Minta izin sekalipun. Kalau benda itu benda yang sifat itu, saya keluarga tak apa nak setujulah ya. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Baik, itu dia. Itu keprihatinan orang Malaysia ni Ustaz yang mana tak bila tengok orang dalam keadaan susah terus nak bantu dan nak seru pula nak mendorong orang lain untuk sama-sama membantu dan mendapat pahala dalam niat tu ada. Ya, niat tu baik ya. Tetapi amalan tu nak kena kontrol lah juga, kena tengok suasananya. Baik Ustaz. Kita ada sahabat kita di Facebook Ustaz nak tanya satu soalan yang cukup menarik ini daripada Mar WKN. Adakah perlu ada tujuan utama untuk buat kutipan duit dari orang ramai? Mengapa masih ada golongan yang menipu membuat kutipan duit dan mohon derma demi kepentingan peribadi? Seperti terdapat di media sosial, kuliah online sedang berlangsung setiap hari. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Itu dia. Di media sosial. Dia beginilah Puan Mar ya. Dia manusia ini bila ada peluang dia akan ambil kesempatan. Dan bagi mereka yang sudah hilang moral keimanan, moral ketakwaan, bila hilang tu dia akan kesempatan. Dia tahu ini peluang keemasan bagi dia. Dengan cita-cita yang diada-adakan, perlu makan minum. Kita tak nafi ada orang kadang-kadang meluah bantuan. Tetapi kalau diambil kesempatan dengan cara macam ni, tak betul lah. Itu satu. Yang keduanya ialah kalau ada orang yang cuba mengambil kesempatan, ini sudah merosakkan nilai orang lain pula. Sebab mungkin orang akan terikut cara dia. Sebab dia ni buat kutipan macam ni dapat banyak contohnya. Jadi orang lain akan rasa, ini peluang juga bagi aku. Jadi seolah-olah mengembangkan akhlak yang buruk masyarakat. Itu yang kedua lah. Tapi bagi saya yang penting sekali ialah kita kena berhati-hatilah ya dalam isu ini. Saya sebut sentiasa dalam hukum beragama tuan-tuan, demi Allah tuan-tuan, kita nak kena pastikan kehalalan dalam soal rezeki makan minum kita. So dalam Islam jelas Allah sebut dalam Quran, dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, innallaha ta'ala tayyibun la yuhibbu illa tayyiban. Allah tu maha sempurna baik, Allah tidak nak benda kecuali yang baik-baik. Bahkan dalam konteks ini kita kena faham bahawa bila kita rezeki yang baik, yang halal, ia akan menjadikan kita penuh ketenangan. Rezeki halal masuk dalam jiwa kita, anak pun dekat tenang, keluarga pun bahagia, rumah tangga selesa. Tapi kalau masuk benda halal, benda haram, porak-poranda kita, hati tak tenang, jiwa sakit memanjang, anak bermasalah, hubungan keluarga pun tak menentu. Sebab keharaman itu akan membunuh hati kita dan membunuh jiwa kita. Jadi benda ini Puan Mar yang bertanya tadi, kita kena hati-hatilah. Dan kepada pihak berkaitan, jangan anda ambil kesempatan kan ini sudah membunuh jiwa anda demi masa depan anda sebenarnya. Wallahu alam. Okey Ustaz, itu dia. Kena hati-hati. Sebab apa? Bila masuk dalam perut, inilah sumbu kepada api neraka yang akan membakar kita suatu hari nanti. Kita dah tamat dah Ustaz di TV3. Ya. Tapi para penonton, jangan ke mana-mana. Kita ada sambungan 30 minit di TV9. Banyak lagi tentang isu kutip duit yang kita nak bongkar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Biar tahu, jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita hari ini, fiqah kutip duit. Kalau paling seronok sekali Ustaz, kalau bab-bab kutip duit ni mereka menggunakan muka-muka ustaz-ustaz selebriti. Kalaulah muka yang ada dekat poster tu adalah Ustaz Roslan, semua akan sumbang. Tapi betul ke duit itu dikutip oleh Ustaz Roslan? Okey, baik Ustaz. Ini kita saja timbulkan satu persoalan sebab sahabat kita ni dia keliru. Kata jiwa, soalannya menjadikan ustaz-ustaz selebriti untuk meraih
kutipan derma, sesuaikah begitu? Yang kedua, menjenamakan produk berasaskan sunnah seperti apa tu sauda kismis yang boleh menajamkan minda, tetapi tarikan keberkesanannya terlihat suatu yang sangat berlebihan. Yang ketiga, mempromosikan air dan makanan yang telah dibacakan surah-surah ayat Al-Quran atas nama ayat ruqyah untuk jaminan menyembuhkan penyakit, dan pernah suatu ketika ladang ayam yang diperdengarkan Al-Quran. Apa pandangan Ustaz? Dia beginilah apa ni, kata jiwa ya. Oh hebat nama kata jiwa ni, jiwa yang berkata. Baik. Saya kira dalam pertama menggunakan ustaz selebriti ke, contohnya gunakan Aiman lah. Ya, moderator selebriti kita ya. Dia saya rasa Islam menggunakan itu tidak mendapati. Ya. Yang penting adalah kalau benar ustaz selebriti ataupun moderator selebriti mengambil ruang untuk mempromokan sesuatu barang tertentu, baju contohnya, tak ada masalah kalau benda itu benar dalam konteks penjualannya. Benda itu wujud dan ada dan terbukti benda itu memang di khalayak dipakai. Contoh kalau baju lah, kalau kopiah contoh. Jadi tak ada masalah. Masalah sekarang kalau diguna pakai tokoh-tokoh ini dengan tujuan penipuan. Contohnya hari ini, saya beri contoh. Banyak pihak menggunakan, dan saya terkena pelaburan saham contohnya. Dengan keuntungan berpuluh kali ganda. Saham 1,000 dapat 10,000 contohnya. Diguna muka kita. Minta maaf, ini adalah satu penipuan yang memang jahat sifatnya, dan kita pernah buat report kepada pihak berkuasa. Bukan seorang lah, saya ingat ramai tokoh kita yang lain yang diletakkan muka mereka atas nama saham-saham tertentu. Sedangkan kita tak terlibat walaupun satu saat dengan kelompok ini, walaupun saat tak terlibat. Diguna pakai ini satu jenayah lah. Dan kita rasa benda ini masyarakat kena faham. Dan lebih awal masyarakat kena bertanya, betul tak ustaz terlibat dengan program ini, dengan apa ni barang itu? Kena tanyalah. Dan para usaha kita jangan ambil kesempatan juga untuk mendapat keuntungan segera. Kalau benda itu katalah menjadi selebriti dalam bentuk barangan, contohnya ubat-ubatan, pastikan itu sesuatu yang betul. Kadang kita hanya promo nama saja, sedang ubat kita tak pakai pun, atau makanan kita tak pakai pun, jadi silaplah kita jadi penipu akhirnya. Baik. Yang kedua tentang persoalan apa ni yang disebutkan tadi dengan menggunakan sentimen ni Ustaz, barang sunnah, barang 30 juzuk. Apa pandangan Ustaz? Saya kira ini satu di antara amalan yang tidak betul ya, sampai peringkat ayam dinamakan ayam sunnah ya. Kemudian dijadi benih dalam konteks lain barangan tentu ya, kismis jadi saya rasa ini satu perkara yang memang sudah banyak dibincang masyarakat, satu amalan yang tidak berapa menepati kena agama, sehingga ada kopi sunnah pun ya, yang dibacakan 20 juzuk Quran, ayat kursi tiap malam. Jadi saya kira ini satu amalan yang tidak betul, yang patut kita tolak kerana ia tidak sesuatu yang masuk dalam kerangka sunnah yang sebenar-benarnya. Ini satu di antara, sebelum namakan sebagai trend terkini lah, menggunakan Islam sebagai satu cabang untuk meraup keuntungan. Minta maaf tuan-tuan, saya sebut ini pentas ilmu ni, tolonglah. Jangan sampai kita mengeluhkan masyarakat. Sampai orang berfikir, lebih teruk lagi, dalam Islam ini, orang pakai Islam pandang apa? Mudah sangat kopi, sunnah, teh, sunnah, apa ni, sampai ayam pun sunnah juga. Jadi ini saya kira satu tindakan tak logik di akal, dan mohon sangatlah pihak yang berkaitan, tolonglah istighfar, tolonglah kembali ke pakal jalan, jangan ambil sikap mudah-mudahkan agama demi untuk tujuan-tujuan yang bersifat skema secara moden. Ini bagi saya skema cara moden lah ni. Skema cara moden. Skema tu banyak ya, tapi ini skema cara moden melalui gunakan agama sebagai jenama untuk dibawa ke masyarakat. Cukup-cukuplah kita mengambil keuntungan yang tidak mendapati kerana agama. Ini satu kesilapan yang tak boleh biarkan. Saya rasa pihak berkuasa negara kita pun dah ambil banyak tindakan hal ini. Jatuh agama negeri dan macam-macam. Saya kira kita kena ambil satu sikap lah dalam ini. Tolaklah segala-gala yang sifatnya tidak berapa mendapati agama. Wallahualam. Okey Ustaz, ni kita cerita hari Jumaat.
Yang mana nampak tabung-tabung bergerak tu kan. Aisyah, soalannya bagaimana dengan setengah masjid yang kutip duit dari jemaah melalui tabung bergerak ketika khatib sedang berkhutbah? Apakah ada suatu kaedah yang menghalalkan cara kutip duit melalui amalan bermain kutu? Silakan. Tuan-tuan sekalian, dalam hal ini fatwa sudah dikeluarkan di peringkat JAKIN, peringkat negeri Selangor telah menyatakan bahawa salah dan tidak patut kita dalam keadaan khutbah sedang berlangsung diedarkan tabung-tabung bejat. Itu masuk dalam benda melarakan. Sebab Nabi bersabda, hadis Nabi kata jangan bermain dengan batu sekalipun ketika khutbah sedang berlangsung. Dengan kita gerakkan tabung, itu satu perkara yang tak patut berlaku. Dan dalam fatwa Jabatan Kuasa Hukum Syarak Wilayah pada tahun 2007 pun mengisytiharkan bahawa tidak boleh dilakukan hal ini ketika khatib sedang berkhutbah. Stopkan. Kita boleh adakan tabung bila khutbah belum bermula. Tak ada masalah. Letak tabung tempat tertentu. Kita belum khutbah bermula, tak apalah kita nak edar. Kita bila khutbah bermula, stopkan. Ini saya kira satu amalan yang patut dihentikan. Semua peringkat masjid dan surau Jumaat kan ia boleh melarakan. Dia masuk dalam keadaan melarakan orang daripada mendengar khutbah. Wallahu alam. Saya rasa ini benda jelas. Benda tak ada keraguan dan jelas dalam hukumnya. Wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Bagaimana pula dengan orang yang kutip derma dengan guna kaedah bermain kutu, Ustaz? Dia kumpul duit tiap-tiap bulan. Ni kena collect RM50, bagaimana? Dia dalam Islam ni, tuan-tuan, sebenarnya main kutu ini satu benda yang tidak salah secara umumnya. Ya, sebab itu bagi pernah Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Mufti Layang, mengeluarkan fatwa beberapa tahun lepas menyatakan dia kutu ini satu amalan yang bersifat segera pendapatan dan tidak ada unsur yang melibatkan penipuan dan riba. Dia pinjaman segera semacam tu. Cuma yang salah kutu ini bila mana ia ada unsur riba contohnya. Ada tambahan, itu tak boleh lah. Tapi kalau berlaku kutu secara kumpulan dalam kerana tidak salah. Cuma di peringkat negara memang ada larangan supaya tidak berlaku satu penipuan. Sebab biasa kalau kutu ni sudah berlaku secara total agak besar, bimbang ada unsur penipuan. Orang layak terima, tak terima. Yang terima hanya katalah dia berkutu 10 orang. Sampai 7 orang, selesai. Ya? Yang 3 tak menerima habuan mereka. Sedangkan mereka layak. Inilah di antara benda yang tak patut berlaku. Tapi kalau ia berlaku konteks yang kecil, skor golong kecil, tak ada masalah. Dihalalkan dalam agama. Selagi tidak ada unsur penipuan, kezaliman dan tak ada unsur riba. Selesai. Katalah saya kutipan sebulan 200 kutu bersama dengan Aiman 3 sahabat lain. Tiap bulan saya dapat, giliran saya ambil. Bulan depan giliran Aiman, tak ada masalah. Selesai. 5 orang. Apa masalahnya? Seolah itu membantu kita untuk dapat duit segera. Alhamdulillah kita dapat guna. Tapi salahnya bila sampai tahap saya patut dapat, tak dapat. Sebab apa? Orang buat kutu dah lari contohnya. Ataupun dia mengambil kesempatan. Dia ambil 3 bahagian, orang tak dapat bahagian. Ataupun ada unsur riba. Ada penambahan yang tak patut. Jadi kita kena faham. Kutu pada asal tidak salah dalam Islam. Tapi dalam akta negara kita, dibimbangi kalau ada sana penipuan, maka tak satu hukum, tidak boleh dan tidak patut dekat ini. Ada dalam fakta, dalam isu negara lah ni. Sebab saya difahamkan, dalam ini diharamkan oleh pihak berkuasa kerana kalau ada unsur penipuan itu. Wallahu alam. Dapat pula giliran yang pertama, Ustaz. Dapat RM5,000, RM10,000 tu, lepas tu dah tak bayar dah. Itu yang kita nak elak. Itu tak kena elakkan. Baik Ustaz, sahabat kita Ramde Seru. Ini Ustaz, bila dah ada duit ni, ya, sahabat kita nak tanya, apakah kesan jika duit kutipan hasil yang diperolehi tidak diagih-agihkan dengan sempurna dan tidak disalurkan dengan betul? Sedikit sebanyak terjadi penyelewengan. Kita nak tahu apa kesan Ustaz kalau tidak diagihkan dengan baik. Yang pertama sekali, kesan pada individu berkaitan. Anda telah meletakkan diri anda dalam kapasiti dosa yang amat besar ditanggung. Ya, bila duit itu kita baca haram. Buat kutipan dengan tujuan untuk buka tahfiz, kutipan untuk buka rumah anak yatim, kutipan tujuan tertentu atas nama barang-barang, contoh macam-macam lah. Tiba tak selesaikan. Anda telah buat sedosa besar dan bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fanaru awla bih. Mana daging yang tumbuh dari sumber haram, neraka tempat baginya.
Ini satu jenayah kepada Allah Azza. Ini bukan jenayah pada manusia saja, ini jenayah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keduanya ialah, kalau dalam isu ini, kita kena faham bahawa kita telah menganiaya orang lain. Zalimi orang lain, dosa besar dalam Islam. Jangan zalimkan orang. Orang susah kerana kita menipu. Jangan amalkan akhlak yang buruk ini. Wallahu a'lam. Dengan kata orang yang nak pergi umrah ni pun ada yang kena kutip duit last minute. Kita nak cerita lepas ni, Ustaz. Okey, tenang dulu para penonton. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah para penonton kita, Ustaz, ada yang baru pulang daripada umrah dan ada yang bakal pergi menunaikan umrah tak lama lagi. Tapi Ustaz, ada di kalangan mereka ni yang last minute ni terpaksa tambah duit. Mereka mengatakan bahawa suka hati je kutip duit daripada jemaah dan dipersalahkan adalah travel agency. Namun bila ditanya kepada travel agency, bukan salah mereka. Ini salah kepada pihak pengurusan hotel di sana. Jadi sekarang ni Ustaz, siapa yang perlu dipersalahkan dan macam mana nak settle masalah ni, Ustaz? Tafadhal. Yang pertama sekali, isunya adalah bunyi kutip duit yang tak sedap betul tak? Kutip duit. Bertambah daripada sekian banyak, kena tambah lagi 1,000, 2,000 dan seumpamanya. Saya ingat kutip duit dalam isu ini dia sesuatu yang tak masuk dalam keadaan menipu dan berdusta. Kita bincang tadi tentang kutip duit tetapi nak bina bangunan tak terbina. Resip pun tak ada, ya. Kemudian dia punya akaun pun tak ke mana, ya. Dia punya audit pun tak ada. Itu kita rasa ini jenayah lah. Tapi dalam soal umrah, daripada sudut amalan umrah ini, saya tak fikir ini soal kutip duit yang haram. Sebab kita babitkan soal harga yang telah meningkat. Dan bagi saya, tak tahulah pengalaman saya tengok sehari dua ini, ada travel agency bukan skema pun. Ya, mereka telah meletak satu harga yang sesuai dengan situasi di Mekah, di Madinah. Tapi bila pihak berkuasa di sana telah meletakkan satu angka yang tinggi sampai kata 300%, ya bukan 1%, 300%, maka ketika itu kena tambah duit di atas tujuan untuk ke umrah. Ini bukan kutipan yang cara haram, ya. Ini kutipan yang halal, cuma di atas situasi yang mungkin menekan bagi pihak pengguna atau pihak jemaah yang mungkin tertekan lah. Dah kita memang tertekan, kalau tambah 1,000, 2,000, mana tak tekan Ustaz Daiman, ya. Tapi yang penting kita jangan cepat melatah. Saya kita kata ini satu penipuan, skema, ini terbaik skema, bagi saya tak adil lah. Kita kena ada keadilan dan tengok balik. Kalau kita mampu pergi dalam situasi dah mereka angkat harga paling tinggi, silakan. Moga-moga ada barakah kita pergi. Duit kita tapi banyak mana ada barakahnya. Kalau kita tak mampu, postpone sekejap. Benda tak wajib sekarang kerana faktor keuangan kita tak cukup. Dengan doa kita, mudah-mudahan satu hari datang Allah angkat darjah kita untuk sampai. Mana tahu, kita tak tahu, tapi Allah lebih mengetahui. Hasrat kita ada, niat kita ada nak pergi. Walaupun angka dah meningkat tinggi dari sudut pelanjaannya. Yang penting adalah jangan cepat melatah. Bagi saya, kesalahan itu sebenarnya tidak daripada pihak travel agency, tapi kerana faktor di sana mereka telah ambil kesempatan. Saya ingat secara medsos sudah pun banyak dibincangkan, pihak sana telah mengambil sikap yang saya tak betul lah.
Kesempatan ekonomi mereka, negara dah dibuka sempadan, orang dah ramai, mereka rasa perlu diangkat harga hotel. Ini satu jenayah lah pada orang Islam yang nak ke Mekah. Jadi bagi saya, jangan kita salahkan pihak yang tidak patut kita persalahkan. Sebagai saya, pihak yang telah susun program umrah ini, mereka berusaha untuk bawa satu program terbaik, tempoh terbaik dan program terbaik untuk jemaah. Yang dekat pun ada, jauh pun ada. Jadi kesimpulan saya ialah ini bukan skema ya, dari sudut kutip duit cara tidak halal, tapi kerana faktornya di pihak sana yang telah meletakkan harga yang tinggi. Jadi kena berhemahlah. Jangan cepat melatah. Kita kena bersabar dan kena berimbangan. Kita nak tuduh orang macam-macam ni, kadang-kadang kita kena ada suatu kejelasan. Kalau kita cuba nak sebut satu benda, kena jelas dulu apa isunya. Kena bersabar, kena bincang. Wallahualam. Rasa tak sabar, rasa kalau dapat peluang pergi dengan ayah anda kita, Ustaz Roslan, nanti dah ikut Ustaz lah pergi umrah, mesti seronok kan. Baik, para penonton sekalian, kita doakan moga yang nak pergi umrah tu Allah pemudahkan urusan anda semua. Baik, para penonton sekalian, sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan menarik. Intan Zurina Abdul Razak, Ustaz, salah satu program masyarakat pihak tahfiz untuk mengumpul dana sepanjang Ramadan adalah menghantar para pelajar mereka untuk memimpin solat tarawih di surau dan masjid. Situasi win-win ini adalah sangat bermanfaat untuk semua pihak dari banyak sudut. Maknanya budak tahfiz jadi imam solat tarawih, dalam masa yang sama kutip duit untuk dan sekolah. diberi sumbangan. Baik. Jadi sebagai saya, Puan Intan Zurina, tindakan nasional. Tindakan yang jelas, anak tahfiz berkemampuan. Ada setengah dah hafal 30 juzuk, ada 40 juzuk, dan mereka ada kemampuan jadi imam. Tahfiz hantar mereka. Dan bila dihantar ke masjid-masjid, dan masjid enak kepada anak tahfiz. Satu bulan, saya pernah tahu ada yang sampai 8,000 sebulan. Masya Allah. Ada 7,000 saya tahu. Sebab ini saya pernah terlibat dengan beberapa masjid yang kita tahu. Rezekinya, rezeki anak tadi. Kemudian ada pula kepada tahfiz yang menghantar. Jadi kalau ini tindakan, bagi saya win-win, ini satu tindakan yang baik. Sebab tak ada unsur penipuan sebenarnya. Anak datang berkhidmat, memimpin solat tarawih pada malamnya, hujung bulan mereka diberi ganjaran kerana mereka jadi imam. Sekian angka 10,000 ke 8,000, 7,000. Jadi apa masalahnya? Ini satu yang baik. Kemudian yang keduanya adalah tahfiz berkenaan ada hak untuk mengambil kesempatan itu. Sebab apa? Untuk anak mereka dapat keluarkan apa dari sudut praktikalnya, praktikal di masjid, jadi imam, satu kebaikan. Dan pihak masjid pun lapang dada menerima mereka sebagai tetamu. Jadi bagi saya ini tindakan yang bijak, dan ini tak masuk cerita kutip duit lah ni. Kerana mereka telah berjaya lahirkan anak tahfiz yang betul-betul jadi imam kemudiannya. Wallahualam. Masya Allah, Ustaz, itu yang kita rasa macam berbangga ya. Bila bagi semangat tu ya. Semangat tu Ustaz. Bila anak-anak yang kecil-kecil je Ustaz ya, jadi imam salat tarawih kan, mereka bacaan dengan baik, yang mana tajwidnya bagus. Jadi kita pun jadi makmum ni seronok. Sebab Daiman, kita bercakap ini kita nak keadilan. Betul. Kita bukan hukum siapa, tapi kita nak keadilan berlaku. Janganlah banyak pihak tertentu ambil kesempatan. Trend agama ini telah guna pakai untuk menipu, itu kita nak. Tapi kalau ada kebenaran, sistem pun sesuai, cantik, dengan audit pun ada dalam soal pengagihan contohnya, tak nak silakanlah. Sebab masyarakat ni nak menyumbang. Ramai orang nak menyumbang. Sebab masyarakat tahu pahala menyumbang itu besar. Zillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu. Nabi bersabda, payungan daripada masyarakat orang sedekah itulah yang menyumbang payung nanti daripada masyarakat, keselamatan, keamanan. Dan sedekah ini satu laluan untuk dapat syurga Allah Azza wa Jalla. Dapat pahala yang besar. Syurga akan kita masuki, kemudian diampunkan dosa kita. Jadi hal ini bagi saya win-win. Kepada pihak menyumbang pun menang, yang terima sumbangan penang juga dengan keadilan. Yang ada unsur menipu. Okey, baik Ustaz. Kita nak cuba rumuskan tentang penyumbang ini, apa yang perlu mereka lakukan. Sebelum kita nak pergi kepada penerima sumbangan, kita nak rumuskan untuk yang memberi ini, apakah pelan tindakan yang perlu dia buat supaya dia lebih cermat dan berhati-hati. Saya kira begini, bagi penyumbang kita faham, saham akhirat banyak di sudut hukum kita menyumbang. Sebab sedekah derma tuan-tuan satu nilai utama daripada masyarakat nanti. Syurga akan Allah buka bagi penyumbang yang tegar, yang ikhlas dalam menyumbang. Sebab milik kita ni bukan milik, harta bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyumbang bila anda berupaya untuk menyumbang, silalah. Sikit pun dia, banyak pun dia. Silakanlah. Sebab harta bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla.
Jadi ini satu ruang kita dapat pahala yang besar, memberkati kita punya umur, usia sampai ke pada masyar. Itu bagi penyumbang. Ya. Jangan kedekut dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Terus menyumbang. Sikit, besar, kecil, banyak itu silakanlah. Baik. Bagi yang kedua, penerima pula Ustaz. bagi yang penerima pula, ataupun yang mengutip ni, ia apa ada adab dia? Ia mengutip, jangan ambil kesempatan demi untuk ada unsur penipuan. Sebab amanah harta ini amanah yang kekal abadi. Satu sen masuk dalam kita punya diri kita akan menentukan baik buruk kita. Kalau satu sen yang haram masuk, kan ada unsur penipuan, jaga-jaga, hati takkan tenang, jiwa takkan lapang, rezeki Allah persempitkan di pada masyar menanti kita, dosa yang besar dan neraka menanti kita. Bahkan isu besar ialah keluar kita pun akan turut lanya. Tapi kalau kita ada keikhlasan dalam kita mengambil sumbangan ke tujuan kebaikan kerana pahala redha Allah, insya-Allah orang tolong kita, orang bantu kita, kita lebih berharga, lebih berharga di sudut masyarakat. Orang pandang kita. Ini Daiman dia buat tahfiz Quran, terbukti tahfiz dulu sekian banyak, sekarang dah bertambah tahun pelajar. Orang akan kata Daiman memang betul buat kerja yang sebaik-baiknya. Orang akan sokong, orang akan beri sumbangan, orang beri sedekah derma, memudahkan urusan kita. Tapi kalau kita silap jalan, bahaya. Menanti kita adalah kecaman dan orang saksi kita. Sebab itulah bagi orang menerima, ada sistem audit kena lakukan, sistem penerimaan kena lakukan, resit kena siapkan, terbukti kita bina bangunan kita nak buat, derma kita lakukan, kita terima derma dengan maksud yang tersirat, lagi tersurat. Jangan ada unsur-unsur yang lain. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ambil kesempatan. Dunia tak kita tunggang, kita tak akan pikul dunia selama-lamanya, tak akan pijak selama sampai masa Allah akan soalkan nikmat rezeki kita walaupun satu sen. Yang bercakap ni saya sebenarnya, saya pun samalah, wallahu alam. Kita kena satu tamparan yang hebat daripada Al-Fadhil Ustaz Roslan. Baik Ustaz, kita dah tamat siaran kita pada hari ini. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan doa ringkas kita sebagai doa penutup. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hati yang bersih, jiwa yang tenang, lapang bahagia, ya Allah. Rezekikan kami rezeki halal, ya Allah. Jauhkan kami rezeki haram yang menyusahkan kami, ya Allah. Jadikan kami dalam keadaan penuh keimanan, ketenangan. Dunia dirahmati, akhirat diberkati. Dunia diradai, akhirat jua kami diraimu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi assir wa la tu'assir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan diberikan. Dah tak takut dah, tak perlu bimbang dah untuk keluarkan derma. Kita jadi orang yang lebih pintar lagi selepas ini. Baik, para penonton sekalian, esok kita ada temu janji dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik dengan topik yang menarik dalam bab ibadah, ada apa dengan ujian, dan dibantu oleh moderator Da'i Hadari. Para penonton sekalian, saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.